أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat bersama-sama dipertemukan atas izin daripada Allah untuk kita meneruskan menyambung satu tuntutan sebagai seorang Muslim, iaitu memahami ayat-ayat Allah. Dia memahami ayat-ayat Allah ni, dia pilihan ke kewajipan? Wajib ke atau pilihan? Macam mana? Wajib. Tak faham pun tak apa, faham pun okey. Boleh tak? Jadi, pokok dia ialah maksudnya apa? Bukanlah maksudnya hasil. Tapi Allah nak tengok usaha memahami tu ada ke tidak. Sebab dia ada satu tanda dalam Quran yang Allah mewajibkan benda tu lah. Allah memberatkan sungguh-sungguh benda tu. Yang mana kita baca surah ni dan kita harapkan surah ni kan ada satu hadis nak bagi kita selamat dalam kubur. Betul? Surah apa? Malam-malam baca sebelum tidur. Surah apa? Al-Mulk. Dan ada satu ayat Al-Mulk tu, penyesalan orang yang masuk neraka, dia beritahu kenapa dia masuk neraka, apa punca. Cuba buka surah Al-Mulk ayat 10. Surah Al-Mulk ayat 10. Semua ada Quran. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Surat 562. 562. Jadi semua mungkin kita dah biasa hafal. Dah baca pun dah hafal kot Kita baca ayat 10 terus A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Waqalu, dan mereka berkata, ataupun kalau terjemah dia, sini ada belajar terjemahan dengan Ustazah. Ya. Qalu ni kaedah apa? Saya bolehlah tanya kan. Kaedah apa ni? Pelajar-pelajar terjemahan kalau ada lah. Jadi ni kaedah ke-8. Kan? Qalu. Kaedah 8. Telah berkata oleh mereka, kan? Telah fi'il madhi. Jadi maksudnya benda ni dah berlaku ke belum? Ni fi'il madhi tapi dah berlaku ke belum? Pasti berlaku. Jadi fi'il madhi bila digunakan pada perkara yang mudhari', hanya yang boleh buat macam tu Allah saja. Okey? Menunjukkan apa? Memang confirm akan jadi. Dan Allah bagi tahu awal lah. Ingatlah penggunaan fi'il madhi dalam Quran. Jadi yang boleh buat bercakap saya dah makan, contohnya kan, kita boleh buat tak? Tapi belum makan lagi. Itu nama dia orang gila.
Sebab kita makhluk, kita tak mampu, tak boleh buat macam tu. Tapi yang boleh kata benda ni seolah dah berlaku, siapa? Allah saja. Sebab masa tu apa dia? Allah yang milikinya. Jadi Allah berkata kat sini, dan mereka telah berkata, maknanya apa? Pasti akan ada orang cakap macam ni. Dan sebagai orang yang insaf, kita bimbang, saya tak nak termasuk orang yang akan cakap macam ni nanti, akan datang. Tapi benda ni pasti akan berlaku, akan ada manusia cakap macam ni. Apa dia kata? Lau kunna nasma'u. Okey. Jadi lau ni apa? Kalau. Bahasa kita kalau lah. Kunna, kami. Kalau nahnu, kami kenapa tak kena tawaqalu lau nahnu nasma'u? Kenapa kunna? Kalau kami saja. Jadi ni fi'il madhi nakis ni maknanya apa? Kalaulah dulu, ni mengenang. Jadi kunna tu maknanya ada dulu kami. Faham tak? Masa dia hidup dulu. Jadi dia terkenang masa dia Allah bagi peluang dia umur hidup dulu. Kat mana? Kat dunia lah. Umur dia berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kan? Ini. Jadi kalaulah dulu dia kata, dia menyesal. Nasma'u, kami mendengar. Kami mendengar. Kalau bahasa Melayu mendengar, bahasa Inggeris we listen, kan? Listen. Maksudnya kalau siapa ada cikgu, ramai cikgu kat sini. Sini banyak cikgu, bukan ke? Kalau cikgu Inggeris dia, kalau murid dia duduk tak ambil perhatian, cikgu tu kata apa kat murid dia? Listen lah, dengar lah. Isma', kalau orang Arab dia isma', dengar. Dia ambil perhatian. Jadi maksudnya apa kat sini? Kenapa dia kata nasma'u, dengar? Dengar apa? Dengar peringatan Allah, dengar ayat-ayat Allah, dengar Quran, dengar wahyu, pesanan wahyu, nasihat Allah dan Rasul. Itu maksud dia. Maksudnya dari sini juga maknanya apa? Bila sebut nasma'u maknanya apa? Sekarang ni semua tengah buat apa? Deria yang paling aktif yang digunakan adalah masa proses belajar. Itu maksud dia juga kat sini. Kalau dulu kami dengar, kami belajar. Belajar apa? Peringatan Allah. Ini penyesalan orang yang apa? Kita tengok nanti. Jadi kalaulah dulu kami sungguh-sungguh dengar peringatan Allah, nak belajar dia. Kemudian nak kilu, atau kami berfikir. Nak kilu sebenarnya maksudnya nafhamu, memahami. Antara makna nak kilu dalam Quran sama makna dengan nafham, sinonim dengan makna faham. Kalaulah dulu kami dengar, atau kalaulah dulu kami faham. Di sini ada dua golongan. Satu golongan yang langsung tak nak dengar. Satu. Yang kedua golongan yang dengar tapi langsung tak nak faham. Dua golongan. Sebab tu dia pakai au. Kalau dia pakai wa, dengar dan faham. Turutan. Ini bukan turutan. Kami dengar. Ada golongan yang tak nak dengar dulu. Langsung tak sempat pun nak buka dada dia, buka telinga dia, nak ambil perhatian pada Quran, pada ayat-ayat Allah. Yang kedua, bukan dia tak dengar, dia dengar tapi dia tak nak ambil fokus nak faham dia dengar apa. Kepada apa Allah kata ni? Kepada ayat-ayat Allah ni. Jadi apa dia kata? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Maksudnya apa? Tak adalah kami duduk dalam neraka yang menyala-nyala sekarang ni. Apa punca dia masuk ni? Dua je. Dia tak gunakan apa? Telinga, dan dia tak gunakan hati dia, akal dia. Untuk apa? Untuk faham peringatan Allah. Bukan untuk benda lain. Benda lain dia guna semua. Dia dengar benda lain. Dia dengar drama semua, dia dengar habis. Untuk dunia dia. Tapi untuk ayat Allah dia tak bagi. Maka ini punca dia masuk. Jadi kat sini menuntut kita untuk apa dia? Ni satu kewajipan berusaha untuk dengar dan faham ayat-ayat Allah. Pilihan ke kewajipan? Berdasarkan ayat ni. Kewajipan. Ada lagi ayat tak? Jadi macam mana maksud usaha dengar dan faham? Belajar. Dengan cara apa? Jalan belajar Quran. Nak faham, dapat tazkirah Quran. Cuba buka 38 ayat 29. Surah 38 ayat 29.
Tadi surah 67 ayat 10. 38 ayat 29. Jadi usaha apa? Satu, mendengar. Yang kedua, memahami. Ni cara apa? Tadabbur. Jumpa muka surat 455. 455. Sekejap. Saya. Okey. Ini ayat-ayat asas dulu. Tak buka minda kita betapa pentingnya benda yang kita sedang buat. Jadi pasakkan hati kita semualah. Sekarang ni ingat ayat-ayat ni cukup dulu. Ayat yang kita biasa baca ni hadamkan dia. Jadi ayat surah 38 ayat 29. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Okey, kitabun ini sebuah kitab, yakni Quran. Yang Allah himpunkan kalamnya di dalamnya, kita boleh baca dia. Ini satu nikmat besar. Anzalna, kami telah menurunkan. Dia sebut penurunan maknanya apa ni? Ini satu pemberian, kemuliaan. Dari tempat yang tinggi Allah beri turun kepada hamba-hambanya. Untuk kita dapat banyak faedah. Menerusi siapa? Yang menyampaikan Rasul. Ilaika kepada engkau iaitu Rasul SAW. Mubarak, penuh dengan keberkatan, melimpah ruah. Bagaimana dapat keberkatan tu? Liyadabbaru ayati. Supaya mereka ini pula bersyukur dengan nikmat ini. Dengan cara apa bersyukur dia? Tadabbur ayat-ayatnya. Buka telinga, buka hati, akal kita untuk tadabbur sampai faham ayat-ayat Allah. Itu maksud tadabbur tu. Dia berkaitan dengan penyesalan ahli neraka tadi. Punca dia sebab tu. Betul dia kata, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tak adalah kami masuk neraka ni. Dulu sebab apa? Kami ada semua alat ni Allah bagi, tapi tak guna untuk ni. Dapat kebaikan besar Quran. Maka mereka kerugian pada hari akhirat masa tu. Jadi Allah beritahu, liyadabbaru ayati, supaya mereka umatmu, mereka ni rujuk pada umat Nabi kita semua. Sebagai syukur kita ni dapat nikmat besar Quran ni, mentadabbur ayat-ayatnya. Dan apa tujuan tadabbur? Waliyatadzakkara. Apa maksud dia? Tadzakkara maknanya apa? Dapat peringatan ataupun dapat pelajaran. Jadi supaya orang-orang yang ulul albab, yang bijaksana menggunakan alat makrifah dia ni, mendapat pelajaran daripada Quran. Jadi jalan nak dapat ilmu Quran ni dengan tadabbur. Okey. Dan tadabbur ni membuka hati-hati yang telah tertutup. Faham? Hati-hati yang keras dan sebagainya, dengan jalan ni boleh buka hati-hati. Betul tak? Cuba buka surah 47. 47 ayat 24. Ayat 24 yang keempat. Tadabbur ni apa? Buka hati. Muka surat 509. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an
أم على قلوب أقفالها. Afala, ingat lagi tak? Pertemuan pertama, saya diterangkan afala. Siapa boleh explain? Tahu kan? Afala maknanya apa? Kan ayat ni mula dengan a, fala. Ini ada mukaddar, takdir. Apa maksud dia? Ni apakah? Apakah yang menyibukkan mereka? Okey. Kat sini, apakah yang ni masalah kat sini. Jadi letak masalah kita, letak penghalang kat sini. Masalah yang menghalang ni, yang menjadi halangan selepas a tu. Kan? Jadi apakah masalah kita ni? La fala, lalu tidak ya tadabbaruna al-Quran. Sehingga tidak ya tadabbaru, mereka ada masa nak tadabbur Quran. Apa halangan sehingga mereka ni tak ada masa nak tadabbur Quran? Tak ada masa. Tapi benda lain ada masa. Yang ni tak ada masa. Kan? Kat bawah jambatan tu boleh apa? Mancing. Contohlah. Ada masa pergi. Risiko dia boleh di lambuk ombak, tapi dia pergi dengan penuh pengorbanan dia. Tiba-tiba tak ada masa nak tadabbur Quran. Jadi ni kita kena tanya diri masing-masing ayat ni. Ya Allah tegur siapa? Kita semua, termasuk saya lah. Kita semua. Jadi apakah yang menjadi masalah yang halang mereka ni, yang sibukkan mereka, lalu tidak mereka ada masa nak tadabbur Quran? Faham? Boleh relate dengan ayat tu? Nampak tak yang saya sebut ni? Ayat tu. Dan Allah kata apa? Am ala qulubin aqfaluha, atau sebenarnya hati mereka dah terkunci. Apa mafhum mukhalafah dia, lawan dia? Cara nak buka balik hati yang dah terkunci tadi, yang tak ada perlu di Quran ni, tak rasa apa-apa ni, tak rasa bimbang, tak faham Quran ni, apa jalan dia? Tadabbur. Paksa diri kita. Malu dengan diri kita ni. Kalau ada rasa tu, insya-Allah. Tapi tak rasa malu dengan Tuhan, dia takkan jadi apa. Sebab tu Nabi kata apa ya? Antara perkara yang dijumpai oleh Nabi dulu apa? Apa dia? Laula yastahi fasna ma syi'ta. Laulam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buat apa yang kamu nak buat. Jadi malu ni satu, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, kata. Jadi bila manusia ada jiwa malu dengan Tuhan, dia akan datangkan kebaikan kat dia. Betul tak? Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Ayyu sama'in tukilluni wa ayyu ardin tuzilluni. Langit mana aku nak junjung, bumi mana yang aku nak pijak. Idza qultu fi kitabillah bi ghairi ilm. Apabila aku ni bercakap, ada banyak dia punya lafaz yang lain juga. Maksudnya apa ayat tu nak hadis tu, asal dia kata apabila aku ni hidup dekat dunia ni dalam keadaan tak peduli, tak kuasai kitab Allah ni, tapi aku berteduh tumpang bawah langit Tuhan. Pijak ni bumi Tuhan, pemberian Tuhan nak bagi, tapi arahan Tuhan tak nak peduli. Jadi awak akan malu, jadi kita ni sepatutnya malu nak pergi planet mana yang kita kalau tak nak rasa Quran ni penting, pedulikan dia, kita patutnya kena cari planet lain yang Tuhan tak cipta. Seolah macam tu, faham tak? Kan? Makan, rezeki, hujan semua nak. Tapi bila arahan Tuhan tak nak tengok langsung. Patut tak? Contohlah orang ni duduk rumah, mak dia duduk masak dia, tapi mak dia cakap semua tak ada peduli. Kawan dia panggil semua dia keluar suka hati. Anaknya anak apa? Dia buat apa? Apa dia nak dalam rumah tu, rumah ni macam rumah tumpangan dia, ikut suka hati dia nak buat apa, dia nak keluar dengan kawan dia suka hati. Anak ni panggil anak apa? Semua mak dia suruh buat semua dia tak peduli. Anak apa? Derhaka kita kata kan. Hamba pula yang duduk bawah, menumpang di bawah bumi Tuhan, langit Tuhan, tiba-tiba semua cakap-cakap Tuhan dia tak nak peduli langsung. Ini hamba apa? Tak boleh cakap kan? Hamba apa ni? Cuba bayangkan. Tadi bila dengan ibu, kita boleh fikirkan, anak macam ni dahsyat tak? Jahat tak?
jahatnya, dahakanya. Betul? Oh, kan? Tapi ibu tu cipta kita tak? Tak. Mana nak banding dengan Tuhan yang cipta kita? Ibu pernah bagi rezeki banyak-banyak kat kita. Yang bagi rezeki siapa? Allah. Tapi manusia tak pedulikan arahan Tuhan dia tanpa rasa bersalah, patutnya duduk mana? Jadi saya tanya lagi soalan. Wajib usaha faham ke ataupun pilihan? Faham Quran ni wajib ke pilihan? Wajib. Jadi bila wajib, kena tak kita sebarkan kempen habis-habisan. Bagi semua orang tersedar daripada tidur dia. Dan inilah benda yang dia tak buat selama ni. Betul ke tak betul? Jadi kempen celik Quran ni perlu tak sampai besar-besaran? Sebenarnya perlulah. Sebab ini kewajipan yang manusia rasa tak ada masalah. Dia rasa macam pilihan. Faham? Kalau kat dalam zaman belajar tu apa? Subjek elektif. Kan? Elektif ni apa? Dia fail pun tak apa. Tapi yang wajib subjek teras tu mesti. Sedangkan ini elektif ke apa ni? Inilah teras kita nak masuk syurga. Tapi apa manusia buat? Itulah sebab tu penyesalan surah Al-Mulk ni. Yang kita baca tiap-tiap malam tu. Nak sedarkan sebenarnya. Alangkah malangnya orang baca surah ni sampai ayat ni. Lau kunna nasma'u au naqilu. Tapi tetap tak nak dengar, tak nak faham juga. Dia beritahu dalam ayat tu. Kalaulah kami dulu dengar ayat-ayat Allah dan kami faham dia. Tak adalah kami masuk neraka. Dia baca hari-hari. Tapi dia tak peduli nak faham pun apa yang dia baca. Patut tak? Patut ke tak patut? Maknanya selama ni dia baca, dia faham ke tak faham? Ya, sebab tu penting. Boleh nampak malam ni? Minta maaf lah dia. Ini sebab apa ni? Ini keteguran siapa? Allah pada hambanya. Kenapa? Allah sayang kita. Kan? Ya, jadi kita kena bangkit. Kalau tak ada orang cakap macam ni, siapa nak cakap? Kan? Kita kena cakap sama-sama benda ni. Tapi dengan dalil lah. Kalau terus cakap nanti orang kata apa pula? Kan? Ustaz nak hentam saya. Ni bukan hentam. Ni siapa cakap ni? Berdasarkan tadabbur kita lah. Kesan memberikan. Sebab itulah Allah kata am ala qulubin. Jadi poin dia apa? Inilah tanggungjawab kita dengan Quran. Dengar ayat-ayat Allah ni, fahami dia dengan cara tadabbur ni. Untuk apa? Ni, buka hati kita lapang. Sebab tu Nabi, Allah puji Nabi dalam surah apa? Alam nashrah laka sadrak. Siapa tu? Surah tu surah tentang siapa? Nikmat kat siapa tu? Tu buka surah berapa? Surah 94 ayat 1. Surah 94. Di nikmat dengan tadabbur Quran ni lapang dada. Menerima apa? Menerima siraman wahyu. Siraman wahyu, nikmat besar. Cuba tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Insyirah ataupun Asy-Syahr. Asy-Syarh 596. Cuba Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. 4 ayat ni Allah beritahu tentang pemberian besar yang Allah beri pada Nabi. Bukankah nashrah, kami telah lapangkan untuk engkau. Apa dia? Dada engkau. Apa maksud dia? Macam mana dada Nabi lapang? Dengan apa? Nabi dapat apa? Ya, Nabi dapat wahyu. Jibril bagi Nabi dalam satu surah lain 26 ayat 196 tu, apa dia? Ala qalbihi. Quran ni turun sampai masuk ke mana? Atas dalam dari Nabi. Allah buka, Allah buang. Sebab tu Nabi ni dibelah dadanya, dicuci kan. Untuk apa? Wahyu
melekat betul-betul dalam jiwa Nabi, Quran ni. Jadi ini satu nikmat besar. Dan kita juga hari ni, apa jalan dia? Nak dapat wahyu baru ke? Nak belah dada juga ke? Apa jalan kita sekarang? Ya, tak lain dengan Quran yang Nabi bawa, itulah boleh lapangkan dada kita semua. Buang semua yang lain. Apa yang ada dalam jiwa kita? Al-Quran ni. Yang diresapi dalam jiwa-jiwa kita semua. Jadi, jangan jalan apa? Tadabbur. Jadi, ini dah 5 ni benda ni. Dengan Quran, berkat Quran ni. Sampai akhirnya apa? Jiwa kita lapang mendengar siraman wahyu. Ini nikmat besar yang ada pada Nabi, yang Nabi nak juga ada pada umat dia. Sebab tu Nabi sampaikan wahyu bermati-matian. Tumpah darah lagi kan? Sahabat-sahabat sampai ada yang mati kerana apa? Nak sebarkan Quran ni. Jadi di sini menunjukkan apa ni? Tuntutan besar kita. Kenapa kita bukan saja kena baca Quran, tapi sampai kena apa? Hayati, fahami, untuk kita boleh amalkan dan boleh betul-betul sebar dengan mantap. Macam mana kita kuat untuk sampaikan? Kan? Nak berhujah dengan orang. Kita pun tak kuasai ayat ni. Kita pun tak ada ayat-ayat Allah dalam jiwa. Kita tak tahu. Macam mana kita nak ada kekuatan untuk berdepan juga nak berdakwah dengan benar? Akhirnya jadi takut jalan kita tak betul. Akhirnya dia bukan dakwah ajak Quran. Dakwah ajak siapa? Ajak kumpulan. Kan? Ajak kat siapa? Kata-kata siapa? Bukan kata-kata Tuhan, tapi kata-kata siapa? Manusia juga rugilah. Tak boleh. Jadi kemudian apa dia? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah pun apa? Melepaskan. Wada' ni meletakkan. Apa dia? Daripada engkau beban. Yang Nabi pikul. Itu dosa. Dengan Quran ni lah. Dengan nikmat Allah dengan Quran ni, Nabi akhirnya apa? Bersih dari segala dosa-dosa dia. Dan Aisyah ditanya tentang Nabi ni apa? Kana khuluquhul Quran. Dan akhlak Nabi itu sendiri Quran. Nabi ni Quran yang bergerak tu. Masa zaman tu. Kemudian wa wada'na anka wizrak. Kemudian apa? Alladhi anqadha dhahrak. Yang beban. Dosa ni beban. Jadi wa rafa'na laka dzikra. Dan Allah angkat engkau ni, nama dia dengan sebutan kita ni, sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan ni. Kenapa Nabi dimuliakan sampai macam ni? Sampai Nabi bebas dosa? Sebab Al-Quran. Begitulah kita juga. Jadi angkah ruginya bila kita tak lakukan, tak dapat apa yang nikmat besar yang Allah beri pada kita. Baik. Jadi ini tuntutan. Maknanya apa? 5 perkara yang kita harapkan dapat hasil tadabbur kita. Sampai dada kita lapang dengan apa? Wahyu. Tak sabar-sabar nak tahu lagi banyak ayat-ayat Allah. Okey. Jadi Allah SWT yang Maha Pemurah. Memudahkan kita Quran ni sebenarnya. Ada jalan dia. Kan? Kita tengok berat Ustaz. Macam mana saya nak usaha faham semua ayat ni? Tak. Jadi Allah bagi jalan mudah untuk umat dia. Iaitu dengan surah Al-Fatihah. Buka surah. Sudah buka belum? Surah 15. Ayat 87. Jadi Al-Quran kitab yang mudah. Kitab yang mudah Al-Quran ni. Sebelum tu, sebelum buka tu, sekejap. Kita buka satu surah 54 dulu. Apa buktinya? Al-Quran ni kitab yang mudah dalam surah 54 dulu. Ayat 17. Buka surah 54 ayat 17. Lima 29. Muka surat 529. Surah Al-Qamar. Jadi kenyataan pertama ni, sekarang ni kita nak masuk kepada bagaimana kita nak kuasai ni, nak dapat 5 nikmat ni kan. Nak buat ni. Yang pertama kita kena letak dalam jiwa kita ni, kena pasangkan Quran ni Allah bagi kita mudah sebenarnya. Positif dengan dia, ilmu Quran ni.
Dalam surah 54 ayat 17 Allah kata, jumpa? Jumpa eh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Apa maksud dia? Walaqad, dan demi sesungguhnya, yassarna, kita selalu sebut Rabbi yassir. Wala yassarna maknanya apa? Telah mempermudahkan oleh kami secara beransur-ansur. Itu maksud dia. Semakin lama Allah mempermudahkan manusia untuk dapat kebaikan Quran sebenarnya. Kalau nak dibandingkan Quran zaman sekarang dengan Quran zaman Nabi, mana lagi senang? Macam mana? Zaman sekarang. Kenapa? Dah ada color-color dah. Terjemahan pun dah ada dah. Lepas tu nak Quran, pergi cari kedai, ada je jual kan. Zaman Nabi kalau nak tahu wahyu turun, kena jumpa siapa? Jumpa Nabi. Tak pun jumpa sahabat tadi. Sebab tu Umar dia kena silit, dia kerja sehari, dia rehat sehari. Kawan jiran dia pula kerja sehari, rehat sehari. Gila-gila. Kenapa? Tak nak miss dengan Nabi. Takut wahyu baru turun. Jadi dia memang dah pakat dengan jiran dia kan. Hari ni aku kerja, kau stay. Kau dengar dengan Nabi. Ada wahyu turun, kau ajar aku pula. Sampai begitu sekali. Punya dia tak nak tinggal Quran langsung. Kita hari ni berapa lama tinggal? Kan? Jadi Quran adalah kehidupan dia zaman tu. Quran, apa dia? Diberi masa, bukan ada masa. Hari ni manusia dengan Quran bila? Bila ada masa, dia ambil Quran. Dia terbalik. Betul kan? Jadi Quran ni sepatutnya apa? Bila free ke, freekan diri. Macam mana? Kan? Itulah. Begitu beria-ianya sahabat ni. Tak nak lepas langsung. Jadi, itu maksud juga Allah mudahkan kita hari ni. Jadi, Allah kata, demi sesungguhnya kami sentiasa akan mudahkan Quran ni. Untuk apa? Untuk apa? Lidzikri. Untuk Quran ni dapat pelajaran, peringatan kita. Bukan untuk sekadar dibaca. Tapi untuk jadi pelajaran hidup manusia. Tapi apa masalah dia? Fahal mim muddakir. Fa tu maknanya tapi lah. Lalu ataupun tapi. Siapa yang nak betul-betul belajar? Muddakir tu maknanya apa? Siapakah yang betul-betul nak ambil pelajaran, ambil peringatan? Syarat dia sungguh-sungguh nak ambil peringatan. Tu je syarat dia. Jadi Allah tanya, siapa yang sungguh-sungguh nak ambil? Tak ada. Belajar sungguh-sungguh? Tak nak. Tak ada. Itu yang pertama. Jadi Quran ni sebenarnya mudah. Syarat dia apa? Orang tu je nak sungguh-sungguh, tak nak. Allah ni fahal min muddakir. Siapa yang sungguh-sungguh nak muddakir? Muddakir ni daripada perkataan zakara. Ni asal dia makan kalimah ni asal dia macam ni. Macam ni. Ni asal kalimah ni. Asal dia bunyi dia macam ni. Apa dia? Muztakirun. Asal dia muztakirun. Dia daripada perkataan iztakara ni. Dia daripada perkataan apa? Iztakara. Dia wazan ifta'ala ni. Dia tambah ta. Jadi dia perkataan zikrun. Kenapa dia jadi dal? Huruf zal dengan ta ni digabungkan. Muddakir. Jadi macam ni. Muddakir. Jadi dal ni hasil sebenarnya daripada gabungan huruf zal dan huruf ta. Okey, asal dia. Jadi maksudnya apa? Siapa yang betul-betul nak jadi orang yang belajar sungguh-sungguh peringatan Allah ni? Tak ada. Sebab tu akhirnya apa? Ramai umat Islam tak dapat kuasai peringatan Allah. Sebab apa sebenarnya? Sebab Quran susah ke sebab apa?
Bukan. Allah kata Quran mudah. Tapi kenapa jadi susah rasanya? Dah lama kita tinggal pun. Sebab tu jadi susah. Dah lama kita abaikan dia. Jadi inilah punca dia. Allah ulang ni Quran mudah berapa kali? Cuba buka pula surah yang sama ayat 22. Apa Allah kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ni taukid lagi sekali. Maknanya ni penguatan. Allah nak beritahu lagi, penekanan lagi kali kedua. Sesungguhnya kami sentiasa mudahkan Quran untuk jadi pelajaran kamu, peringatan kamu. Tapi siapa yang betul-betul nak jadikan dia sumber pelajaran utama dalam hidup dia? Tak. Quran ni sumber pelajaran utama ke tak? Kalau sumber pelajaran utama, apa kena buat? Baca je ke? Jadi begitulah keadaan dia. Okey. Allah tekankan yang kedua. Yang ketiga, ada lagi tak? Cukup tak? Tak percaya lagi Quran ni sebenarnya senang. Kamu je yang tak nak betul-betul belajar. Ada lagi tak Allah kata? Ada. Ayat 20, buka ayat 32. Ayat 32. Ayat 32. Allah kata apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kan? Demi sesungguhnya kami memang dah benar-benar sentiasa mudahkan Quran ni untuk hamba-hamba kami ni. Tapi siapa hamba-hamba kami yang betul-betul nak belajar dia? Sampai betul-betul Quran ni dikuasai jadi peringatan hidup dia. Allah tanya lagi kita. Cukup tak 3 kali? Kalau mak panggil nama anak dia 3 kali, anak ni buat dek je macam mana? Itu melampau ke tak? Allah sebut lagi ayat 40. Cuba tengok ayat 40. Buka ayat 40. Baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan demi sesungguhnya kami sentiasa mempermudahkan Quran ini untuk jadi peringatan kamu, wahai hamba-hamba kami. Namun siapa yang betul-betul nak ambil Quran ni jadi sumber pelajaran dan peringatan dalam hidup dia yang paling utama, ini lagi pertanyaan daripada Allah. 4 kali Allah tegaskan dalam surah ni. Jadi ini pertama. Jadi Allah memudahkan Quran ni. Apa jalan Allah mudahkan antaranya? Antara jalan Allah mudahkan Quran, yang pertama, jalan Allah mudahkan Quran untuk kita. Mudahkan Al-Quran. Pertama, Allah beri ringkasan. Allah beri ringkasan. Jadi pertama, dengan cara Allah beri ringkasan untuk kita. Surah 15 ayat 87. Jadi Quran ni ada ringkasan. Surah 15 ayat 87. Surah Al-Hijr. Boleh ya? Penat ke? 266. Kalau penat cakaplah. Tak. Okey. InsyaAllah. Muka surat 266. Jadi bagaimana Allah mudahkan Quran? Surat 266, surah 15 ayat 87. Ni satu kelebihan umat akhir zaman yang tak ada pada umat lain. Sebuah hadis dari Jami' At-Tirmizi Nabi sebutkan.
Nanti kita baca hadis tu sikit lagi. Tentang ayat ni lah. Menghuraikan tentang ayat ni. Kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Oh, dia tak jumpa lagi ke? Muka surat apa tadi? 266, cari ayat 87. Okey. Jumpa Okey. Jadi Allah kata apa tu? Walaqad, dan demi sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada engkau atainaka. Betul? Sab'am minal mathani. Apa tu? 7 ayat yang berulang-ulang. Kita dah buat kira-kira ke 7 ayat sebelum ni? Dah pernah buat kira-kira belum? Apa 7 ayat berulang-ulang? Surah Fatihah. Sehari berapa kali? Apa? 17 kali. Kita ulang-ulang 7 ayat tu. Dan dia paling ringkas 7 ayat. Tapi dia adalah sairul Quran. Kerangka kepada seluruh Quran. Tunjang Quran. Sebab tu salah satu nama surah Fatihah. Surah Fatihah ni antara surah yang paling banyak nama. Dalam tafsir Qutubi banyak nama dia letak. Antaranya Al-Asas. Surah Fatihah ni nama dia, nama lain dia Suratul Asas. Kenapa asas? Dia foundation kepada semua yang Quran nak bawa. Sebab itulah cukuplah kita nak sah solat kita, minimum baca apa? Surah Fatihah. Kenapa? Seolah apa dia? Surah Fatihah ni mewakili seluruh maksud yang Quran kehendaki. Sebab itu Nabi kata dalam sebuah hadis, "Wallazi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'an al-adzim alladzi utituhu." Kata. Tak pernah pun demi Nabi bersumpah demi yang nyawa aku di tangannya. Tak ada pun dalam mana-mana kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan juga Al-Furqan yang sebelumnya yang serupa macam Quran, iaitu ada Fatihah ni. Dan sesungguhnya ia merupakan 7 ayat yang berulang-ulang dan Quran yang agung yang diberikan, dianugerahkan kepada aku, khas untuk aku je. Maknanya umat dulu kitab dia susah. Kitab dia kena ambil seketul semua sekali tu. Tapi kita ni minimum Allah kata kau cukup lah kuasai satu surah je. Apa dia? Fatihah je. Sebab tu kata Al-Hasan Al-Basri, panjang sikit kata-kata dia. Tak boleh tulis lah kot Kata-kata dia kata apa? Innallaha auda'a ulumal kutubis sabiqati fil Quran. Saya ringkaskan. Jadi zaman dulu banyak kitab. Ada lebih kurang 104 buah kitab yang pernah turun yang kita banyak tak tahu. Yang Allah mention dalam Quran 3 nama je sebelum Quran. Apa dia? Taurat, Zabur, Injil. Ini yang kita tahu nama dia. Ada lagi yang lain, Sufi Ibrahim. Apa nama kita tak tahu. Tapi banyak kitab. Kata Hasan Al-Basri dalam sebuah asar dia, ada 104 buah kitab pernah turun. Jadi, innallaha auda'a ulumal kutubis sabiqati fil Quran. Kitab terdahulu. Kutubi, kitab yang terdahulu. Ada 104 ni dulu. Kemudian, summa auda'a ulumal Quran fil mufassal. Jadi semua ilmu dalam kitab terdahulu ada dalam Al-Quran. Termasuklah Taurat, Injil semua. Dimuatkan semuanya dalam Al-Quran. Summa auda'a ulumul Quran, kemudian ilmu dalam Quran diringkaskan lagi dalam surah Al-Mufassal. Apa surah Al-Mufassal? Jadi maknanya kita ni ada banyak rukhsah pilihan. Okeylah, Allah kata apa? Pertama, kamu usaha kuasai seluruh Quran. Tak mampu? Tak apa, usaha kuasai surah-surah Al-Mufassal. Surah-surah Al-Mufassal surah apa? Surah 50 sampai surah 114. Surah Qaf,
sampai juz amma tu. Itu surah mufassal, semua yang pendek-pendek. Tak boleh juga surah pendek-pendek tu. Summa auda ulumal mufassal fil Al-Fatihah. Tak apalah, cukuplah. Ni, tadabburlah satu surah ni cukup. Surah Al-Fatihah. Dan kata Al-Hasan Al-Basri kata apa? Faman alima surat Al-Fatihah, faman alima tafsiraha, siapa yang dapat kuasai tafsir dengan tadabbur ini, kana kaman alima tafsir jami'il kutubil munzalah. Sama macam dia dah kuasai semua kitab yang pernah turun. Jadi untung kita. Sebab tu Nabi dengan bangga Nabi kata, demi Allah, tak pernah turun pun kitab yang dulu sama macam apa yang aku dapat ni. Apa dia? Surah Fatihah ni. Jadi surah ni dicemburui oleh orang-orang ahli kitab terdahululah. Kelebihan dia ni. Sebab itu Allah beritahu dalam ayat ni apa? Demi sesungguhnya kami anugerahkan kepada engkau 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi bagaimana kita nak tahu? Jadi ringkasan Quran surah Fatihah. Macam mana kita nak fahami ringkasan ni dengan lebih detail? Menerusi surah-surah lain. Jadi surah Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Ini kita nak kuasai 7 ayat. Dan 7 ayat ni nak lebih difahami lagi, diterangkan oleh lagi berapa ayat? Berapa? 6,229 ayat ni. Ni surah lain. Jadi 6,229 campur 7, maksud berapa? 6,236 ayat. Quran ada mengandungi 6,236 ayat. Cukuplah kita kuasai 7 ayat ni. Surah Fatihah. Sebab itulah cara pertama kita nak faham Quran ni menerusi apa? Surah Fatihah. Sebab tu kita nanti akan mula tadabbur surah Fatihah. Ini lagi mukadimah tentang Quran ni mudah. Kepentingan dia. Kenapa kita kena tadabbur? Yang kedua, dengan ringkasan ni pula, dah lah ringkas 7 ayat je. Mudah. Semua boleh hafal. Orang kafir pun hafal surah ni kan? Kadang-kadang. Ramai kan? Mudah je. Jadi minimum hafalan kalau baru masuk Islam, surah apa? Surah ni juga. Kan? Tapi malangnya ramai tak yang kuasai memahami ayat ni? Tak. Jadi ini sebab tu kita kena tadabbur. Yang kedua, macam mana Allah mudahkan Quran? Ulangan. Menerusi ulangan. Jadi Allah wajibkan kita, paksa kita ulang ringkasan ni setiap hari. Sebenarnya kita seolah sedang baca kerangka Quran lah. Setiap hari. Maknanya apa? Sepatutnya jiwa masyarakat yang baca surah Fatihah ni hari-hari dengan penghayatan, jiwa dia jiwa yang sesuai dengan Quran. Sebab kerangka Quran semua ada dalam ni. Tapi rupanya dibaca sambil lewa je. Dia tak tadabbur. Jadi Quran tu tak mewarnai hati dia. Lepas tu Allah force kita, wajibkan kita ulang. Berapa kali kita ulang surah Fatihah? Sehari 17 kali. Kalau seminggu 119 kali. Kalau sebulan 520 kali. 510 kali. Kalau setahun dah kira tak? Setahun berapa kali? 6? Ada kalkulator. Pernah kira tak? Saya rasa saya dah kira ke belum sebelum ni kat sini dah? Sehari kita baca 17 kali. Kan? Seminggu kita dah baca berapa kali? 119 kali lah ni surah Fatihah. Sebulan baca berapa kali dah? 510 kali. Setahun? Berapa kali? Dapat? 6205. 6205 kali. Itu kita dah pandai setahun. 10 tahun baca Fatihah berapa kali dah? 62,050. Dah hidup 30 tahun baca Fatihah. Jadi dah boleh tak terangkan surah Fatihah ni dakwah kat orang? Tadabbur surah Fatihah ni nyatakan ini isi dia, ni kait dengan ayat ni. Dah dapat tak kuasai itu? Ataupun terjemah dengan lancar, dengan baik sampai dah faham. Dapat tak? Ni dah baca berapa kali?
Beribu-ribu kali. Kita buat pancian lah. Panggil orang, jom cuba terjemah dengan mantap surah Fatihah dan huraikan sikit. Berapa ramai boleh? Boleh? Cuba try. Berapa ramai yang boleh? Jadi kita nak bagi renungan sikit. Ya Allah, ini ke kita buat ni selama ni? Baru sedar. Betul? Begitu lekanya kita ni. Berapa ribu dah baca, tapi itulah keadaan dia. Rupanya apa? Kita tak dakikkan pengetahuan kita dengan apa yang kita buat hari-hari. Tahu dakik kan? Dakik ni mendalami dengan detail, teliti, tak teliti. Kan? Memang teliti. Hari ni slogan teliti tu kan. Jadi tak teliti kita bila kita buat ni, selama ni. Tapi dengan benda lain kan? H2O pun nak tahu apa H2O? H2O tu apa? Ayat. CO2. Oh, sebab kalau tak tahu nanti gagal exam. Nampak tak? Yang ni tak tahu tak ada masalah, dia tak nampak exam yang lebih besar kalau gagal. Kan? Exam ni lagi bahaya ni kalau gagal. Tapi dia tak rasa exam ni dekat dengan dia. Sebab tu dia rasa tak boleh tahu. Asalkan dengar ya, mak bapak dengar, baca Fatihah, alhamdulillah alamin, dah selesai. Explain sikit, tak payah explain pun tak apa. Yang penting dah nampak Islam kamu sebab kamu dah boleh baca je. Betul? Inilah masalah kita. Ni benda kena ubah, sebab itulah kita kena tadabbur. Tadabbur nak bangkitkan kesedaran yang kita kena bangkit dah. Tak boleh rasa apa? Selesa je. Kita tak tahu syaitan sedang tipu kita. Kan? Jadi benda kita kena ambil serius. Rupanya faham Quran ni satu yang apa? Wajib ke suka hati saya lah, saya nak faham boleh, tak nak faham boleh? Boleh tak? Tak. Buku Doraemon pun budak-budak nak faham. Kan? Ini berkaitan dengan apa dia? Orang beriman, Allah kata sifat dia apa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Dia berkaitan dengan jiwa yang menghayati benda tu. Macam mana nak hayati satu benda tanpa ada faham? Tengok cerita hantu pun takut. Allah nak takutkan kita dengan azab Allah, dengan neraka. Allah beritahu neraka ni macam mana keadaan, sifat dia apa yang dalam dengan bahasa Arab tu. Tapi kita rasa tak peduli, sebab tu tak rasa takut. Perhalusi tak lataifu makna dia tu, tak menghalusi makna, rugi kita. Betul tak? Ini sepatutnya kita mengambil masa banyak untuk ulas benda-benda macam ni sebenarnya dalam hidup. Daripada ulas movie mana entah. Kan? Cerita ni apa. Baik ulas ni banyak-banyak sampailah masuk dalam. Kenapa Allah kata neraka ni begini-begini? Kenapa Allah kata narullah? Ayat terakhir dalam surah Az-Zalzalah tu, itu cerita neraka terakhir. Kenapa narullah? Sebelum ni tak ada. Apa dia punya kepentingan dia tahu. Benda-benda macam ni yang kita ramai tak tahu, rugi kita. Jadi ini satu benda yang kita kena sedar. Jadi Allah paksa kita sebenarnya ulang-ulang, bukan saja-saja supaya kita dakikkan ilmu kita dengan apa yang kita ulang selama ni. Tapi apa? Apa jadi? Tak ada perasaan apa pun, baca gitu saja akhirnya. Betul? Ini benda yang kita telah lama rugikan. Ini yang kedua. Cara Allah mudahkan kita ni sebenarnya untuk kuasai wahyu ni, Allah ni. Pertama, Allah bagi kita ringkasan Quran yang tak ada pada generasi dulu. Umat Taurat tak dapat sehebat surah Fatihah. Umat Injil pun tak ada surah macam surah Fatihah yang paling ringkas, yang cerita tentang semua isi kitab yang Allah kehendaki tu. Tapi Nabi dapat ni dan kita dapat keistimewaan ni, surah Fatihah. Yang kedua, Allah wajibkan kita ulang-ulang supaya hal ni betul-betul dijiwai. Tapi malangnya apa kita buat? Tak menjiwai apa pun. Sia-sia, rugi kita. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, sebenarnya bahasa dia sendiri. Allah pilih bahasa Arab ni. Dalam surah 44. Silap saya ayat belakang 54. Kita tak sampai. Walaqad yassarnahu bilisanik. Surah Ad-Dukhan. Fa'innama ayat 58. 54, 58. Kita sikit.
Ini 3 cukup lah. Ayat 54. 58. Bahasa Arab sebagai apa? Sebagai apa kita kata? Kaedah memahami Quran ni. Dalam ayat tu Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa dia? Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya kami mempermudahkan Quran menerusi lisan engkau. Ni Nabi bahasa Arab ke apa? Nabi bahasa Arab Quraisy lah ni, kan? Fasih ni. Fusah panggil. Apa dia? Supaya mereka yatadzakkaru, dapat pelajaran. Sebab tu Umar Khattab masa zaman dia bimbang kan. Jika dah tersebar Quran ni tapi jadi banyak yang terus ambil je tanpa penguasaan bahasa sikit. Jadi banyak kesilapan. Umar kata apa? Kepada rakyat dia, Umar kata, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab, kenapa? Ia sebahagian daripada agama kamu. Jadi ini cara antaralah bagaimana jalan Allah mudahkan Quran, Allah adakan ringkasan. Cukuplah kita kuasai surah Fatihah dengan dalam saat yang genting ni. Kan? Dan dengan cara kita ulang-ulang. Sebab tu kadang-kadang tadabbur Fatihah ni ulang-ulang surah Fatihah pun tak ada masalah. Mesti kita dapat satu info baru punya. Satu. Dan yang seterusnya menerusi apa? Bahasa Arab ni sebagai kaedah dia. Tak dapat lepas daripada ni. Sebab tu saya kena terangkan ni. Tapi kita ni nak belajar bahasa Arab untuk apa? Jangan salah pula. Tak sama bahasa Arab untuk faham Quran. Cukuplah. Bagi kita kan, saya ni bukan sekolah Arab, tak sempat, tak ada peluang. Tapi saya kena belajar. Tak, terus cakap ayat je. InsyaAllah jadi mudah. Sebab itulah kita buka kelas terjemahan A'udzu kan? Dah belajar kan? Hamzah di awal kalimah huruf akhir baris, dhamma mana apa? Aku. Tukar jadi asjudu. Aku apa? Aku sujud. Arka'u. Senanglah pula rasa. Itu je lah. Kita bukan nak suruh cakap dengan, tak payah belajar fil ke apa lagi. Kan? Nak tahu, nak pergi pasar cakap Arab, tak sampai macam tu lah. Tak payah pun tak apa. Kita nak faham apa Allah cakap dengan, mesti bahasa yang Allah pilih itu bahasa Arab. Cukuplah. Kalau tiba-tiba sampai pasir cakap, itu bonus dah pula. Yang penting yang ni. Ada orang dia terbalik. Dia pandai cakap, dia belajar cakap. Tapi rupanya bila tengok i'rab Quran terjemah, tak boleh pula dah. Rugilah. Yang mana kita nak utamakan? Yang ni. Quran ni, i'rab dia. Dan ini baru jalan untuk faham betul-betul apa rahsia-rahsia lataiful makna dalam Quran. Jadi kita kena ada keinginan tu. Ada keinginan tak semua? Memang penat sikit. Tapi apa? Memang pening. Dulu kita belajar nak duduk SPM, pening tak? Pening. Jadi yang ini pening, tapi pening ni besar kasih sayang Allah kat kita. Allah curah nanti. Kan? Betul tak? Jadi kita syarat nak dapat capai satu benda tu, nak meningkatkan ke satu, syarat dia apa? Mesti apa dulu? Berpening-pening, lepas tu baru dapat peningkatan kan? Apa ayat pening tu? Ada tak? Allah suruh kita pening-pening nak faham perintah Allah. Tapi ingat, saya akan bagi setiap kali penutup surah ni, bagi semangat. Pening-pening ni pening yang berpahala, jangan bimbang. Masa ni kita dah nak pergi dah ni, jemput Allah. Biar Allah sayang kita dengan cara ni, tak apa. Kita sibukkan dengan Quran ni. Biar pening kat sini, tak apa. Buka ayat Allah Ustaz, nak buka bilik Quran. Itu nikmat ni pahala, jangan bimbang lah. Yakinlah benda tu. Dan Allah bukan tengok hasil kita berjaya, faham sungguh-sungguh, tak. Allah tengok apa effort kita tu kan. Itu nilai dia. Jadi daripada kita tak buat langsung tengok TV lama-lama kan. Baik kita buat ni. Dalam surah 15 tutup dengan surah ni. Surah 15 ayat 94. Inilah pening yang sangat bermakna. Biarlah kita pening hari ni macam ni, tak apalah. Surah 15 ayat 94. Penutup.
bagi semangat, berpening-pening lah, tak apalah. Selagi kita ada peluang ni. Yang surah 15 ayat 94. Kat situ sebenarnya ada perkataan pening, tapi kena perhalusi dia. Sebab maksud dalam terjemahan dia dah bawa maksud gharib dengan tafsiran. Sebab tu ada kitab tafsir fi gharibil Quran, banyak kitab. Itu gharib ni dia tak ambil makna biasa, makna yang tersendiri yang tak ada pada bahasa Arab biasa. Tapi sekarang ni kita nak tengok makna asal ni. Okey. Untuk faedah kita lah. Apa ayat dia? Pendek je ayat dia. Fasda' bima tu'mar. Cuba. Kita bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'mar. Wa a'rid 'anil musyrikin. Apa maksud dia? Sekarang cuba baca terjemahan dulu. Terjemahan dia dah ambil maksud yang gharib dah. Apa dia? Terjemahan dia? Apa dia? Sampaikanlah secara terus terang, secara terang-terangan. Betul tak? Yang ni Nabi wajib sampai kat seluruh penduduk Mekah dah. Bukan kat keluarga dia saja. Sampai secara terang-terangan. Apa dia? Bima tu'mar, apa yang Allah perintahkan. Kan? Dan a'rid, berpaling daripada orang-orang musyrik. Abaikan mereka punya provokasi tu. Sampaikan. Jadi ini Nabi kena bangkit dah. Beranikan diri. Tapi maksud fasda' tu apa? Asal mana dia? Sadda'a tu maknanya sakit kepala. Fasda' tu maknanya sakit kepala. Itu makna dia. Dalam surah Al-Waqiah ada beritahu. Tapi itu sakit kepala dalam syurga. Bukan sakit kepala. Iaitu minum arak sampai sakit kepala. Jadi Allah bagi tahu gambaran orang arak dalam syurga sakitkan kepala kita tak? Tak. La yusadda'una anha wala yundifun. Sadda'u tu. Tidak mereka pening kepala dalam dia, mana mereka tak akan mabuk minum arak tu. Itu makna sada'ah tu. Sada'un tu maknanya sakit kepala. Jadi kalau kita nak terjemah sekala maksud sebenar dia apa dia? Kenapa? Nabi kena sampaikan secara terang. Dulu Nabi sorok-sorok je. Tak ada ancaman. Bila Nabi buka dakwah secara luas, apa jadi? Pening kepala tak? Pening. Habislah dia kena usik, kena ugut, kena bunuh semua. Jadi maksud tu juga untuk kita apa? Fasda'. Berpening-peninglah sekarang ni kita apa? Belajar apa? Perintah Allah ni. Jangan bimbanglah. Berpening-pening. Inilah maksudnya. Dulu kita dah pening dah nak dapatkan dunia. Sekarang ni pening-pening nak dapatkan ayat-ayat Allah yang dah lama kita lalaikan. Bukankah ini satu nikmat kita hari ni? Allah bagi kita kesempatan ni sekarang. Bila lagi kita nak pening-pening? Kan? Jadi insya-Allah inilah mudah-mudahan. InsyaAllah bulan depan, bulan akan datang. Sebulan sekali menjelang Allah panjangkan umur kita. Allah bagi kesempatan kita ketemu lagi nanti. Kita akan masuk surah Fatihah. Terus sedia untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu. So insya-Allah kita akan ulas apa dia? Ta'awuz tu. Tentang ta'awuz kita akan terjemah. Dan akan hurai kalimah demi kalimah insya-Allah. Mudah-mudahan dapat faham ya tentang apa yang kita bincang hari ini. Wajib kita usaha faham dari Quran dan juga Allah mudahkan kita Quran dengan 3 perkara: menerusi ringkasan surah Fatihah dan kita ulang-ulang dia baca, dan menerusi bahasa Arab yang cukup-cukup jitu dia punya penyampaian dia. Jadi insya-Allah sampai sini dulu untuk malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ahlika wa khasatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.